warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ustazah Ain untuk subjek Jawi. Okey, minggu lepas kita dah belajar untuk huruf alif dan lam. Untuk macam mana untuk menulis tulisan bersambung untuk huruf alif dan lam. Okey, hari ini kita akan sambung mata pelajaran kita untuk mata pelajaran 3 untuk tajuk menulis huruf bersambung. Hari ini ialah huruf ba, ta, sa, nun, nya dan ya. Okey, anak-anak murid buka muka surat 16. Kita tengok huruf ba. Okey, huruf ba dalam bentuk tunggal dia keadaan dia macam ni. Okey, dia macam ni. Okey, ini huruf ba dalam bentuk tunggal. Okey, dalam keadaan tunggal. Seterusnya ini huruf ba di awal perkataan bila dia bersambung, keadaan dia macam ni. Okey, seterusnya huruf ba dalam keadaan bersambung di tengah. Okey, contohnya tebu, dia di tengah kan? Dia duduk huruf di tengah. Jadi keadaan dia macam ni. Seterusnya huruf ba di akhir bersambung. Okey, huruf ba di akhir bersambung keadaan dia macam ni. Okey, boleh. Seterusnya huruf ba di akhir tidak bersambung. Okey, dia macam ni keadaan dia. Contoh iklab. Okey, seterusnya huruf ta. Huruf ta dalam keadaan tunggal dia macam ni, titik 2 di atas. Okey, bila huruf ta di awal perkataan, keadaan dia macam ni. Seterusnya bila huruf ta berada di tengah perkataan, jadi keadaan dia macam ni, ta titik di atas. Okey, seterusnya huruf ta bersambung di akhir, keadaan dia macam ni. Seterusnya huruf ta di akhir tidak bersambung, keadaan dia macam ni. Contoh dia surat. Okey. Seterusnya kita tengok huruf sa. Huruf sa bila keadaan tunggal, keadaan dia macam ni. Bila dia bersambung di awal perkataan, huruf sa keadaan dia jadi macam ni, sa titik tu di atas. Okey, seterusnya huruf sa bila huruf tu berada di tengah perkataan, keadaan dia jadi macam ni. Contoh dia misal. Keadaan dia macam ni. Sa tu titik dia di atas. Okey, seterusnya huruf sa bila dia bersambung di akhir perkataan, keadaan dia macam ni. Hadis. Okey, ya ni dia bersambung dengan huruf sa. Jadi keadaan dia macam ni. Okey, seterusnya huruf sa di akhir perkataan tapi tidak bersambung. Keadaan dia macam tunggal tadi. Sebab sa dia alif ni tidak boleh bersambung dengan huruf sa. Dia tak boleh bersambung dengan huruf selepas dia, jadi sa dalam keadaan tunggal. Okey, seterusnya kita tengok huruf nun. Kita tengok, okey, yang ni huruf nun dalam keadaan tunggal, satu titik di atas. Seterusnya kita tengok huruf nun. Okey, bila dia bersambung di awal perkataan, keadaan dia macam ni. Contohnya nasi. Nun bersambung dengan huruf alif. Jadi nun bersambung dengan huruf alif. Keadaan dia macam ni. Seterusnya nun bersambung, huruf di tengah. Nun berada di tengah ayat. Jadi di tengah perkataan, jadi keadaan dia macam ni. Contoh dia nanti. Okey, nun bertemu nun dengan ta. Okey, di antara nun dengan ta, keadaan dia macam ni. Okey, seterusnya huruf nun berada di akhir perkataan dalam keadaan bersambung. Okey, contoh dia makan. Okey, nun kaf bersambung dengan huruf nun. Macam ni keadaan dia. Okey, seterusnya huruf nun di akhir perkataan yang tidak bersambung. Okey, dia macam huruf tunggal. Okey, macam kerana huruf alif bersambung dengan nun. Okey, alif tidak boleh bersambung dengan nun, jadi nun tunggal. Okey, seterusnya kita tengok huruf nya. Okey, nya bila dalam keadaan tunggal, dia ada 3 titik. Titik di atas. Okey, nya bentuk dia macam nun tapi ada 3 titik di atas. Okey,
Kita tengok bila hurufnya berada di awal perkataan, ada hurufnya ni berada di awal perkataan. Contoh dia nyamuk. Okey, keadaan dia macam ni. Jadi nya ni titik dia bila bersambung dia berada di bawah. Okey, dia bersambung nyamuk. Nya bersambung dengan alif. Okey, nya tapi titik dia berada di bawah. Okey, contoh yang kedua, bila huruf nun berada di tengah perkataan. Okey, bila dia berada di tengah perkataan, huruf nya ni, okey, contoh dia penyebab. Okey, nya berada di antara pa dengan ba. Okey, nya berada di tengah-tengah macam ni tapi dia titik dia berada di bawah. Penyebab. Ni contoh dia berada di tengah perkataan. Seterusnya, hurufnya berada di akhir perkataan dalam keadaan bersambung. Okey, hurufnya bila berada di akhir perkataan dalam keadaan bersambung, keadaan dia macam ni tapi titik dia berada di atas. Contoh kawannya. Kawannya. Okey, yang ni bila dia macam ni, bila di akhir perkataan, titik dia kena berada di atas. Okey, seterusnya hurufnya bila berada di akhir perkataan tapi tidak bersambung. Yang ni bersambung, yang tadi bersambung, yang ni tidak bersambung. Jadi hurufnya tu tunggal dan dia berada tiga titik di atas. Okey, seterusnya untuk hari ni huruf ya. Last sekali huruf ya. Okey, seterusnya huruf ya berada di akhir. Okey, huruf ya yang dalam keadaan tunggal, keadaan dia macam ni. Okey, bila dia berada di awalan, huruf ya keadaan dia macam ni, ya titik di bawah. Okey, seterusnya untuk huruf ya, bila huruf ya berada di tengah perkataan, keadaan dia macam ni. Okey, contoh dia 5. Okey, 5. Okey, ya berada di antara lam dengan mim. Keadaan dia macam ni. Ya berada titik di bawah. Titik ya berada di bawah. Okey. Seterusnya, huruf ya bila berada di akhir perkataan dalam keadaan bersambung, keadaan dia macam ni. Contoh dia Nabi. Okey, ba bersambung dengan huruf ya. Last sekali, huruf ya berada di akhir perkataan dalam keadaan tidak bersambung. Okey, contoh dia mari. Okey, mari. Okey, so huruf dia sama macam huruf tunggal sebab dia tak bersambung dengan mana-mana huruf. Okey, untuk hari ni sampai di sini saja. Ustazah harap anak-anak murid boleh tulis balik. Okey, dalam kotak-kotak kosong tu tulis balik, buat latihan balik sendiri. Okey, untuk biasakan tulis bersambung.